ingin mengingatkanlah ya perkara peraturan 36(1) tu. Concise to the act pindaan. Tak apa, saya teruskan kepada Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya turut berterima kasih di atas kesempatan yang diberikan untuk saya membahaskan rang undang-undang pindaan kepada kanun tata cara jenayah. Memandangkan ini adalah pada tahap dasar, saya mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk menyeru kepada Timbalan Menteri. Saya lihat Menteri pun ada, dan menarik perhatian berkenaan dengan beberapa perkara yang melibatkan perundangan jenayah di negara kita. Dalam konsep keluarga Malaysia, saya sebagai ahli parlimen di AP, sebagai pembangkang, memang mengesahkan bahawa kita tidak boleh membenarkan mana-mana pihak menghina mana-mana agama. Dalam konteks ini, kita perlu menghormati satu sama lain, menghormati semua agama, menghormati semua kaum di negara kita. Dalam konteks ini, saya menarik perhatian kepada tindakan yang telah diambil kepada Siti Noramirah Abdullah dan teman lakinya Alexander Navin baru-baru ini yang terlibat dalam satu kes yang dikatakan menghina agama Islam. Dalam konteks yang sama, saya ingin tanya, apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap seorang timbalan Presiden UMNO iaitu Muhammad Hassan yang telah mengeluarkan perkataan-perkataan menghina agama Hindu dalam satu temu ramah dalam Asia Times, di mana beliau menghina penganut-penganut agama Hindu dengan mengatakan bahawa orang-orang India atau orang-orang beragama Hindu membawa kavadi. Saya di sini sekali lagi ingin menyeru Menteri dan Timbalan Menteri, kita menyokong pindaan-pindaan yang dibuat kepada kanun tata cara jenayah. Memang pindaan-pindaan ini adalah sesuatu yang diperlukan. Tetapi pindaan-pindaan kepada akta ini sahaja tidak memadai sekiranya terdapat dengan izin abuse, penyalahgunaan ataupun ketidaksamaan, ketidakseimbangan di dalam menguatkuasakan undang-undang jenayah. Saya merayulah kepada Menteri Kanan, Menteri berkenaan dan Timbalan Menteri untuk membawa perkara ini kepada Kabinet dan untuk membawa perkara ini kepada Perdana Menteri kita. Kalaulah betul kita mendukung kerajaan keluarga Malaysia, sepatutnya tindakan diambil terhadap Yang Berhormat ataupun Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan di atas kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh beliau. Saya lihat bahawa ada perkara-perkara yang juga amat memeranjatkan, sehingga kerajaan juga mengambil tindakan terhadap Siti Aisyah Sheikh Ismail, seorang anggota parti PKR, dahulunya Timbalan Seri Kandi, di atas TikTok yang dibuat oleh beliau mengenai penghapusan ataupun pemberhentian subsidi minyak masak. Sehingga kan TikTok juga, penyediaan TikTok juga diambil tindakan. So, saya di sini meminta Menteri, Timbalan Menteri, Kerajaan supaya memastikan bahawa penguatkuasaan undang-undang jenayah ini adalah tidak memilih kasih ataupun tidak melihat bulu, supaya tindakannya diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat sama rata sahaja, supaya di luar sana seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang tadi, orang-orang yang mencuri Milo dan petai dikenakan hukuman penjara, tetapi yang mencuri berbilion-bilion ringgit seperti Yang Berhormat Pekan diberikan dengan izin stay of execution dan dibenarkan untuk melilau ke sana dan ke sini. So, saya menyokong undang-undang ini, tetapi kita harus menghayati bahawa terdapat persepsi di luar sana, di kalangan masyarakat Malaysia sekarang, bahawa orang-orang kenamaan ataupun orang-orang yang mempunyai perlindungan
ataupun mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kerajaan mendapat layanan istimewa daripada pihak mahkamah. Dengan izin Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong dan seterusnya Yang Berhormat Lebaran.